Assalamualaikum dan hai semua. Untuk subjek Pentaksiran Pembelajaran GGGA 5022, kami kumpulan 2 daripada set 3/3 akan membentangkan tentang kritikan artikel yang telah kami pilih. Berikut merupakan ahli kumpulan 2. Yang pertama ialah Nur Hamizah binti Ma'ruf dengan P135779. Yang kedua ialah Nur Fakihah binti Najib P135903. Yang ketiga ialah Airi Muslihah binti Mazli P135426 dan akhir sekali Nur Hayati binti Abdul Rahman P135953. Berikut merupakan maklumat artikel yang telah kami pilih. Tajuk artikel ialah Cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan pentaksiran bilik darjah di Sekolah Rendah Daerah Hilir Perak. Artikel ini ditulis oleh Lee Hoye pada tahun 2021 yang bertempat di Perak iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan teruskan dengan menjawab soalan pertama. Soalan pertama, apakah idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang menjadi perhatian kami. Yang dikaji dalam artikel ini, idea utama yang dikaji ingin tunjukkan adalah cabaran yang dihadapi pendidikan seni visual dengan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah di daerah Hilir Perak. Pekaji ingin mengenal pasti faktor dalam aspek pelaksanaan, kesediaan guru, bentuk-bentuk ujian dan strategi pelaksanaan PBD dalam subjek pendidikan seni visual. Perbincangan hasil dapatan kajian yang dilakukan melalui temu bual mendapati terdapat beberapa faktor yang menjadi cabaran seperti tahap penerimaan dan kesediaan guru, pengetahuan, proses, strategi serta sikap guru semasa melaksanakan PBD. Idea utama yang menjadi perhatian kami adalah peratusan guru yang menghadiri kursus latihan tidak bersedia untuk menjalankan PBD kepada murid-murid. Hal ini menjadi satu risauan kepada guru yang sudah terlatih namun tidak berkemahiran dalam melakukan PBD kepada murid-murid. Peratusan yang amat rendah dan tidak memuaskan menjadi isu dalam pelaksanaan PBD. Seharusnya, guru harus bersedia dan berusaha untuk meningkatkan kemahiran diri bagi mampu menjadi tulang belakang kepada murid-murid dan juga menjadi tunjang pelaksanaan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan lagi sistem pendidikan negara. Tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PBD di dalam subjek pendidikan seni visual harus diberi perhatian oleh pihak terbabit bagi membantu mereka untuk lagi berkemahiran dan bersedia dalam melaksanakan PBD pendidikan seni visual di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakihah binti Najib bernombor matrik P135903 akan membentangkan berkenaan soalan kedua iaitu idea baharu yang dapat diperolehi dari artikel dan juga informasi maklumat yang boleh digunakan secara praktikal. Antara idea baharu yang dapat diperolehi dari artikel ini ialah dapat mengenali jenis-jenis pentaksiran PBD yang digunakan oleh guru-guru di sekolah sekitar Hilir Perak. Para guru melaksanakan PBD berdasarkan pentaksiran rujukan standard yang telah ditetapkan oleh KPM. Dalam pentaksiran tersebut, guru-guru perlu menilai murid-murid dari segi standard prestasi iaitu mereka perlu menetapkan hasil pembelajaran yang patut murid tahu, yang patut murid ketahui dan mampu untuk dilaksanakan serta menentukan sejauh mana hasil pembelajaran atau prestasi seseorang murid mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam kurikulum standard. Seterusnya, artikel ini memberikan maklumat yang boleh digunakan secara praktikal tentang usaha yang dilakukan oleh guru untuk menangani cabaran yang timbul semasa melaksanakan PBD pendidikan seni visual. Hasilnya menunjukkan bahawa pentadbir sekolah harus membantu guru dengan merancang PBD pendidikan seni visual sejak awal bagi memastikan PBD berjalan dengan teratur, lancar, baik dan tidak diambil mudah oleh guru. Para pentadbir lebih-lebih lagi, terutamanya guru besar, mestilah sentiasa memantau pelaksanaan PBD di dalam bilik darjah. Ketua panitia bersama-sama dengan guru besar, mereka mempunyai tanggungjawab untuk mendidik
untuk membimbing guru tentang pelaksanaan PBD. Untuk mengetahui sejauh mana para guru mampu melaksanakan strategi PBD, Ketua Panitia perlu membuat mesyuarat atau pertemuan secara berterusan seperti perjumpaan mingguan. Ketua Panitia harus menukar strategi kepada strategi yang lebih berkesan untuk mencapai pembangunan PBD pendidikan seni visual jika guru masih menunjukkan kekurangan dalam pelaksanaannya. Guru-guru telah mengikuti pelbagai kursus latihan mengenai kemahiran melaksanakan PBD selain daripada bekerjasama dengan pentadbir. Kebanyakan kursus latihan ni adalah dengan kerjasama sekolah dan juga di bawah pejabat pendidikan daerah. Baiklah, untuk soalan yang ketiga, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan atau hujahan dalam artikel ini? Jadi untuk kumpulan kami menjawab ya, kami bersetuju dengan hujahan dalam artikel ini. Kerana PBD ataupun pentaksiran belajar merupakan satu pentaksiran baru yang menggantikan perkuasaan tradisional dalam sistem pendidikan Indonesia. Jadi guru mengalami kesukaran untuk mengadaptasi dalam perubahan yang baru. Dalam artikel ini telah melakukan kajian yang berbentuk term mobile kepada guru-guru pendidikan seni visual yang merupakan guru option, guru bukan option dan juga para pentadbir sekolah. Daripada dapatan kajian, 50% guru tidak bersedia dalam melaksanakan PBD walaupun telah menghadiri kursus. Jadi di sini menunjukkan walaupun banyak kursus yang telah disediakan, yang telah dihadiri oleh guru-guru, apabila guru sendiri tidak bersedia untuk melaksanakan PBD itu sendiri, mereka akan mendapati akan berhadapan dengan kesusahan dalam menerima segala info-info yang terbaru untuk diaplikasikan dalam bilik darjah. Jadi menurut Chiu dan Muhammad pada tahun 2017, kesediaan guru dari aspek sikap masih perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru. Walaupun terdapat banyak kursus yang telah disediakan oleh pihak kementerian, oleh pihak PPD, jika guru tersebut sendiri tidak bersedia, maka pelaksanaan PBD dalam bilik darjah adalah sukar. Untuk poin yang kedua, sebahagian besar guru PSB tidak memahami prosedur, tiada strategi yang berkesan dan tiada pemantauan proses pentaksiran. Berikut merupakan respon-respon daripada pihak responden semasa termobil oleh pengkaji. Jadi di situ kita dapat lihat yang di mana kurangnya pengetahuan dalam kalangan guru-guru tentang pentaksiran bilik darjah dalam subjek pendidikan seni visual atau PSV. Tambahan pula, tiada pemantauan juga dijalankan yang menunjukkan di mana tiada penilaian berterusan tentang pelaksanaan PBD di sekolah. Jadi sebagai guru besar, mereka merupakan satu ahli yang penting dalam memastikan pentaksiran bilik darjah ini dilakukan secara sempurna di sekolah. Menurut George Jack dan Muhammad Hamzah pada tahun 2020, peranan guru besar adalah sangat penting dalam proses pemantauan agar PBD berjalan dengan lancar di sekolah masing-masing. Guru besar perlulah memantau pelaksanaan PBD dengan memastikan pengumpulan evidence ataupun karya, perekodan skor dan dokumentasi dipantau dan dilaksanakan oleh guru-guru yang mengajar pendidikan seni visual. Baiklah, untuk poin yang ketiga merupakan dapatan kajian daripada hasil termobil. Sikap guru yang tidak memberi komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran PSV dan juga guru bukan option yang tidak menggunakan instrumen yang disediakan. Untuk guru yang tidak memberi komitmen yang tinggi terhadap pendidikan seni visual kerana mereka berpendapat bahawa PSV ni tidak penting kerana ianya merupakan satu subjek elektif di mana mereka lebih mementingkan subjek-subjek yang keras yang akan membantu murid untuk melaksanakan PBD. Jadi mereka kurang memberi perhatian terhadap subjek-subjek yang sebegini dan akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan PBD di sekolah-sekolah tersebutlah. Menurut Firdaus Ramli dan Rafidah Musa pada tahun 2020, interaksi idea adalah sangat penting dalam mempengaruhi pengalaman artistik murid-murid yang adalah perlu dalam memenuhi kehendak mata pelajaran PSB. Jadi di sini kita dapat lihat di mana peranan guru dalam melaksanakan PBD untuk pendidikan seni visual adalah penting kerana ia menjadi satu medium yang akan membantu pelajar-pelajar untuk berjaya dalam subjek pendidikan seni visual ini. Jadi daripada hasil-hasil
dapatan kajian dan juga hasil pembacaan yang disokong oleh kajian-kajian lain menunjukkan bahawa artikel ini mengandungi segala info-info dan perbincangan-perbincangan yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaldin Abdul Rahman dengan nombor CP 135953 akan membincangkan tentang soalan nombor 4, iaitu secara keseluruhannya apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten dan jelaskan. Okey. Pada penilaian kumpulan kami merasakan bahawa artikel ni ialah artikel yang baiklah disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor yang pertama, secara keseluruhannya artikel ni mudah difahami dengan organisasi dan penyampaian idea yang konsisten, lancar dan berhubung kait antara satu sama lain. Ini disebabkan oleh isu-isu penting yang disampaikan dalam mengaplikasikan pendidikan seni visual dengan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah daerah Hilir Perak dan memberikan pemahaman tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam mengaplikasikan sistem pendidikan pentaksiran alternatif ni lah. Okey, artikel ni juga ditulis berdasarkan dapatan kajian yang dijalankan melibatkan guru-guru di sekolah rendah Hilir Perak. Oleh itu, kami berpendapat bahawa artikel ini ditulis dengan menggunakan maklumat-maklumat yang betul, terperinci dan berkaitan lah. Selain itu, isi-isi penting seperti faktor yang menjadi cabaran pendidikan seni visual dan permasalahan pentaksiran alternatif yang dijalankan telah diterangkan dengan lebih terperinci. Maksud kat sini, cabaran-cabaran yang terpaksa ada kat sini faktor yang menjadi cabaran pendidikan seni visual dengan pentaksiran bilik darjah telah diterangkan secara terperinci apa cabaran yang dihadapi oleh guru tentang bagaimana strategi-strategi yang guru perlu ada untuk nak hadapi cabaran-cabaran alternatif tentang alternatif pentaksiran ni. Seterusnya, setelah Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan cadangan bagi mengembangkan idea dalam artikel ini. Cadangan pertama ialah penulis perlu meramaikan lagi, perlu menambah lagi jumlah responden bagi mendapatkan lebih banyak maklumat untuk diteliti dan dianalisis. Hal ini kerana jika dikaji kembali secara mendalam, sebenarnya bilangan sekolah rendah di daerah Hilir Perak adalah sangat banyak. Justru itu, penulis perlu mencari lagi sekolah-sekolah rendah selain dari 3 buah sekolah yang telah dijadikan kajian dalam artikel ini. Hal ini bertujuan untuk dapatkan lebih banyak lagi data-data berkenaan PBD pendidikan seni visual di sekolah rendah sekitar daerah Hilir Perak. Cadangan perkembangan idea untuk artikel ini yang kedua ialah cadangan untuk melakukan kajian terhadap subjek-subjek elektif yang lain. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa subjek-subjek elektif yang lain juga diberi perhatian yang penuh seperti subjek-subjek teras untuk memastikan bahawa PBD dilaksanakan dalam semua subjek yang ada diajar di sekolah. Dan ini juga akan membantu sistem pendidikan Malaysia untuk melaksanakan PBD dengan lebih berkesan dan murid dapat menimba ilmu dalam semua bidang kurikulum yang disediakan oleh pihak sekolah. Soalan yang terakhir, guru harus bersedia dalam menyediakan sumber untuk melakukan pentaksiran seperti persediaan tempat, alatan dan bahan pentaksiran. Hal ini kerana sekiranya
Sumber-sumber ini tidak mencukupi, ia akan memberi tekanan kepada pemburu. Oleh itu, pihak pentadbir perlu memastikan keperluan ini dalam keadaan yang mencukupi dan sentiasa ada bagi guru melakukan pentadbiran. Sebagai contoh, subjek PSV memang memerlukan sumber yang tinggi dalam penyediaan peralatan. Oleh itu, persediaan awal dan sokongan awal daripada pihak pentadbir sekolah dapat meningkatkan lagi motivasi guru dan juga murid. Ini ialah senarai rujukan yang telah kami gunakan untuk membuat kritikan artikel ini. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 2. Sekian, terima kasih.